أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada pagi ini. Pada kali ini kita bersama-sama pada kali ini di muka surat 212 insya-Allah. Muka surat 212 kita akan mentadabbur hari ini daripada surah Yunus ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-33. Seperti biasa insya-Allah diminta kepada yang ada pada kali ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar insya-Allah. Moga-moga terang seperti biasa insya-Allah. Jadi insya-Allah saya akan baca untuk muka surat ini daripada ayat yang pertama insya-Allah daripada muka surat ini, dan kemudian seterusnya insya-Allah kita akan tengok apakah kandungan daripada ayat ini. Secara keseluruhannya insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada ayat ini, pada muka surat ini ialah tentang dialog yang Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan dan juga balasan yang Allah Taala akan ceritakan kepada apa yang Allah Taala nak beri kepada orang-orang yang beriman, dan juga apa yang dikenakan kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman, tak percaya. So mereka akan dapati bahawa apa yang mereka tolak itu sebenarnya akan berlaku nanti pada hari akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita sedikit kefahaman insya-Allah, moga-moga akan mengukuhkan lagi, menguatkan lagi keyakinan kita kepada apa yang akan berlaku ini, iaitu yang berlaku di hari akhirat di dalam ayat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-26 daripada surah Yunus, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Allah Taala akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang baik. Allah Taala sebut ni dalam ayat ini lillazina ahsanu, untuk orang-orang yang ahsan. Ahsan maknanya orang-orang yang baik. Maksud baik sini, tafsir jalan lain kata, ialah orang-orang yang beriman. Maksudnya jadi kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala gambarkan sebagaimana kita baca sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni kita telah baca bahawa surah ini, iaitu surah Yunus ni, adalah merupakan turunnya sekitar tahun yang ke-10 ataupun yang ke-11 daripada kenabian. Bukannya daripada hijrah Nabi, kenabian Nabi, iaitu Nabi semasa Nabi berada di Mekah. Jadi semasa Nabi berada di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada Nabi ni untuk berdakwah kepada orang-orang musyrik. Jadi bila Nabi berdakwah kepada mereka, kebanyakan daripada mereka memang menolak apa yang dibawa oleh Nabi ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menamakan sini orang-orang yang mengikut baginda Nabi ini, orang yang beriman ni, sebagai ahsanu, lillazina ahsanu, orang itu baik. Jadi orang-orang yang menolak ni adalah orang-orang yang tidak baik, orang yang tidak ahsan. Jadi Allah Ta'ala kata sini lillazina ahsanu, kepada orang-orang yang ahsanu, maka mereka akan mendapat al-husna. Allah Ta'ala, husna ni maknanya ialah, iaitu kata-kata hasan yang dipanggil sebagai yang paling tinggi. Kalau kata hasan adalah baik, ahsan adalah yang terbaik. Tetapi kalau muannas disebut husna. Husna itu maknanya ahsan, maknanya iaitu yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia akan beri kepada orang-orang yang ahsanu, maka mereka akan dapat al-husna. Maksud husna sini adalah syurga, syurga di sini. Kemudian Allah Taala sebut lagi wa ziyadah, dan Allah Taala akan berikan kepada mereka juga ziyadah. Ziyadah ini iaitu tambahan. Apa maksud ziyadah? Tambahan sini menurut hadis ialah maksudnya ialah mereka akan dapat melihat kepada wajah Allah. Mereka melihat kepada wajah Allah, melihat kepada Allah lah maknanya kan.
Jadi melihat Allah ni adalah merupakan satu nikmat yang paling tinggi yang tak boleh diceritakan. Kita tak mampu nak gambarkan bagaimana. Tetapi hadis mengatakan orang-orang yang beriman ni mereka dah lah dapat masuk syurga, mereka dapat satu lagi. Ketika hadis menceritakan, iaitu ketika ditanya kepada ahli syurga ni, nak lagi ke, awak nak lagi tak tambahan, nak lagi tak tambahan? Jadi mereka kata, dah, apa lagi ya Allah, apa lagi ya Allah, dah banyak sangat dah kamu beri kepada kami ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan wajahnya kepada orang ahli syurga, dan pada masa itulah mereka tak boleh gambarkan kenikmatan yang paling besar kan. Jadi itulah dipanggil, itu yang disebut di sini waziyadah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan keadaan mereka di dalam syurga ini, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Mereka ini tidak terkena, makna tidak didapati pada muka mereka, makna tak ada pada mereka ni qatarun. Qatarun ni ialah asal maknanya ialah satu asap yang hitam yang datang daripada api. Asap hitam, kalau kita bakar api tu kan asap yang hitam keluar, itu nama dia qatarun. Tapi maksud sini ialah dalam setengah terjemahan dia kata maksudnya ialah sedih, maksudnya tidak ada wajah muka pada mereka tu, tak ada tanda sedih langsung, dan kemudian tidak ada wala zillah, dan tidak ada kehinaan. Kehinaan sini makna ka'abah, makna muka serabut ke, tak ada. Dalam syurga ni orang-orang yang beriman tu muka mereka ni gembira, berseri-seri, ceria, dan kemudian tak ada langsung nampak tak ada, memang tak ada sedih, tak ada apa yang mereka fikirkan. Kita kalau atas dunia ni, kalau orang tu kita kata orang tu berhutang banyak ke, orang ada masalah kan, kita akan nampak pada muka mereka tu. Tapi di hari akhirat ni Allah Subhanahu Taala berikan kepada orang yang beriman ni, tak ada. Allah Taala panggil mereka ahsanu. Di atas dunia ni mereka ahsanu, walaupun keadaan mereka mungkin keadaan sukar dan sebagainya kan, tapi mereka ini akan mendapat syurga husna, mereka akan mendapat ziyadah, muka mereka ni akan mendapat keceriaannya. Ulaika ashabul jannah. Allah Taala kata mereka itulah ashabul jannah, penghuni syurga. Hum fiha khalidun. Tambahan lagi ialah mereka ini kekal dalam satu kenikmatan, bukan satu benda yang kecil-kecil. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan sebalik daripada itu, iaitu siapa? Orang-orang yang kasabus sayyiat. Allah Ta'ala kata wallazina kasabus sayyiat. Tengok kan, Allah Ta'ala sebutkan kan mana opposite daripada itu, berlawan daripada yang tadi tu ahsanu. Ini cerita di Mekah dalam keadaan orang Islam ni, keadaan mereka tertindas, keadaan mereka ni, tapi mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi geruk lagi ni hebatlah ke atas dunia pada masa tu kan. Pada masa Mekah ni kan, mereka ni Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, grup-grup mereka ni mereka semua ni Allah Ta'ala labelkan, panggil mereka allazina kasabus sayyiat. Jadi Allah Ta'ala kata wallazina kasabus sayyiat, orang-orang yang mengusahakan as-sayyiat, kejahatan. Maknanya secara tidak langsung kita boleh faham lah, apa yang mereka usahakan, mereka buat ni adalah merupakan kejahatan. Kasabus sayyiat, jaza, iaitu syirik lah. Kejahatan yang paling besar sekali syirik lah. Yang kedua, selepas itu maksiat-maksiat lain dan sebagainya, dan kemudian menindas Islam tu, menolak Nabi SAW. Kemudian Allah SWT kata jaza'u sayyi'atin bimisliha. Allah Ta'ala akan beri balasan yang sama dengan apa yang mereka buat atas dunia tu. Mereka tu jahat, padanlah Allah Ta'ala akan balas kepada mereka di akhirat tu dengan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan dulu masa di dunia. Bimisliha, jadi samalah kan. Kalau dah buat jahat, kenalah dapat balasan jahat. Bimisliha wa tarhaquhum zillah, dan kemudian mereka ni akan diselubungi, akan dihina dengan kehinaan. Tarhaquhum, akan terkena kepada mereka ni kehinaan. Berbeza dengan tadi kan, berbeza dengan orang beriman. Orang beriman tak ada zillah, tak ada ka'abah, tak ada qatarun. Kemudian Allah kata malahum minallahi min asim. Allah Ta'ala kata malahum, tidak ada bagi mereka minallah, daripada Allah, min asim. Asim tu maknanya manik, iaitu lawan yang dapat melihara. Allah Ta'ala tak akan memelihara mereka, Allah Ta'ala tak akan defend mereka, Allah Ta'ala tidak akan mempertahankan mereka, Allah Ta'ala tak kan, tak ada lagi kan, makna Allah Ta'ala tak akan menolak mereka daripada neraka tu, Allah Ta'ala akan campur mereka. Jadi Allah SWT sebut sini perkataan, kalau kita tengok sini kan, malahum sini ialah tidak ada bagi mereka. Artinya bukan tidak ada, bukan Allah Ta'ala ni tidak akan asim. Orang-orang, ada orang yang akan dapat asim daripada Allah, tetapi bagi mereka, sebab itulah disebut sini lahum. Itu perkataan kepentingan perkataan lahum tu, lahum, bagi mereka, bagi orang yang tadi tu, orang kasabus sayyiat, mereka tak akan dapat pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama ursyiyat wujuhum qita'an minal laili muzlima. Allah Taala kata, sebut sini kan, seolah-olah muka mereka tu ursyiyat ni di makna diselubungi. Makna
ka'annama seolah-olah diselubungi wujuhuhum, muka mereka itu qita'an minal laili muslima, kegelapan malam, maknanya gelap. Macam gelap. Kalau muka manusia atas dunia ni tak adalah kita kata sampai gelap ni kan. Gelap ni, gelap seri ni ialah lain. Tapi ni gelap muka mereka ni kerana apa? Kerana tidak berseri langsung. Seolah-olah satu potongan daripada malam yang gelap. Allah Ta'ala kata. Jadi supaya nak gambarkan macam mana gelap tu kan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini seolah-olahnya kan. Jadi ulaika ashabun nar, Allah Ta'ala balas sebutkan bahawa mereka ni terbalik daripada tadi kan. Kalau mereka tadi ashabul jannah, sini ashabul jannah, tapi mereka sekarang ialah ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, dan kemudian Allah Ta'ala kata sebut situ hum fiha khalidun, dan mereka adalah kekal. Jadi di sini pun kekal, di sini pun kekal kita tahu. Di sini pun kekal, di sini pun kekal kan. Maknanya ahli syurga kekal dalam syurga, ahli neraka kekal dalam neraka. Waliyazubillah. Seterusnya kita akan tengok Allah Subhanahu Taala sebut seterusnya ialah ayat 28. Ayat 28. Kita akan tengok kan Allah Subhanahu Taala sebutkan tentang apa yang berlaku hari kiamat. Tadi itu adalah Allah Taala ceritakan tentang pembalasan. Apa yang akan diperolehi, apa yang akan dikenakan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan juga apa Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang beriman yang sangat-sangat cantik, sangat indah kan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 28, wa yawma nahsyuruhum jami'a, wa yawma nahsyuruhum jami'a, pada hari itu, pada hari kiamat, nahsyuruhum, kami akan kumpulkan mereka semua. Mereka tu ialah maknanya ialah semua kejadian, semua makhluk kan. Kemudian Allah Ta'ala kata jami'an, semua sekali. Summa naqulu, kemudian kami akan berkata selepas daripada itu, iaitu lillazina asyraku, Allah Ta'ala akan berkata kepada orang-orang yang syirik ni. Jadi tengok kan, Allah Ta'ala bila sebut ni kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dalam keadaan, kalau kita kata kerana penat, letih kan, berdakwah kepada mereka ni, orang-orang Mekah ni, orang syirik ni, orang-orang yang tak nak beriman ni. Kalau zaman sekarang lah kan, maknanya pendakwa-pendakwa Islam sedang bercerita dalam keadaan penat, susah, ditindas dan sebagainya. Jadi pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala terus bercerita kepada apa? Kepada Nabi SAW tentang apa? Apa yang akan berlaku kepada mereka. Jadi Allah SWT sebut ni kan, Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala kata wa yauma nahsyuruhum, nanti pada hari itu semua akan dikumpul. Ingat, semua akan dikumpul. Jangan ingat bahawa boleh lari. Abu Jahal, Abu Lahab semua kan, dan juga orang-orang yang mengikut syaitan pada hari ini, dan juga orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT, orang-orang yang komunis ke, orang-orang yang etis ke, orang tak percaya pada Tuhan ke, orang yang salah percaya ke, dhalin ke, maghdubi alaihim ke, semua sekali tu Allah Ta'ala akan kumpulkan mereka. Dan selepas daripada itu apa? Allah Ta'ala akan berkata kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah tu, makanakum. Makanakum artinya lah ilzamu makanakum, artinya duduk situlah kamu, duduk situ, jangan bergerak-gerak, jangan bergerak. Iaitu di mana? Mereka ni kan, iaitu mereka ni akan tak boleh, maknanya pandai-pandai lah. Kalau kita kan, kalau sekarang ni lah maknanya, kalau sekarang dalam dunia kan, kalau kita ibaratkan seperti yang katakan, kalau kata ada polis menahan orang-orang yang salah, kamu duduk situ, jangan bergerak. Maknanya mereka ni dah tak boleh buat apa yang mereka nak buat dah. Mereka terpaksa dengan arahan, mereka terpaksa ikut sekarang ni. Kalau suruh duduk situ, awak tak boleh bergerak, jangan bergerak. Itu merupakan satu penghinaan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala kata makanakum, duduk situ, antum wa syurakaukum, kamu dan juga syuraka. Syuraka ni maknanya apa-apa yang kamu sembah tu, apa yang kamu syirikkan tu, duduk situ kamu. Maksudnya Allah Ta'ala marah kepada mereka, jangan kamu pandai-pandailah nak bergerak, nak apa kan. Makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum. Allah Ta'ala kata fazayyalna. Zayyalna artinya ialah kami pisahkan, kami nampakkan pemisahan, iaitu pemisahan di antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Kalau pada hari ini nampak macam macam kita kata tak nampak perbezaan tu kan, kehebatan diperolehi oleh orang-orang yang orang beriman, orang-orang percaya kepada Nabi, kepada kita tak nampak kan. Tapi Allah SWT pada hari akhirat nampakkan betul-betul. Ini adalah orang yang beriman, ini adalah orang yang tidak beriman. Awak tak beriman, duduk kat situ. Makanakum, orang yang beriman, fazayyalna bainahum, Allah Ta'ala kata bezakan di antara mereka dengan orang-orang beriman. Kemudian waqala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun, lalu berkatalah syurakauhum tu, ma kuntum, ma itu ialah ma nafiyah, tidak, maknanya kuntum iyyana ta'budun, kamu tak beribadah kepada aku, kamu tak menyembah aku, gitu kan. Jadi masing-masing tu nak ceritakan pada masa di hari akhirat tu, barulah masing-masing tolak menolak kan. Tolak menolak, nafi menafi, kata mengata kan.
kau kenapa kau tak sembah aku pun, macam itulah makna aku kata kau kata aku, macam itulah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata selepas daripada tu, wa fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Mereka nak menafikan pada hari akhirat nanti, mereka akan nak menafikan, nak kata macam ni, kata macam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata pada masa tersebut, fakafa billahi syahidan, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala ni menjadi saksi. Allah menjadi saksi terhadap apa yang telah kamu lakukan atas dunia ni. Kamu ingat Allah Taala tak tahu kan? Jadi kita ni apa sahaja yang berlaku atas dunia ni, kita kena ingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tahu kan. Orang tu tak beriman ke, orang tu samsing ke, orang tu jahat ke, orang tu menafikan Allah Ta'ala ke, orang tu katakan nanti di hari akhirat nanti kita akan baca dalam ayat-ayat yang lain bahawa mereka ni akan menolak, menafi, mengatakan tidak dan sebagainya kan. Mereka ni nak berdalih-dalih, nak memberi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengatakan ni tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini dalam ayat ni ialah apa? Allah Ta'ala fakafa billahi, Allah Ta'ala ni perhati, Allah Ta'ala ni tahu, Allah Ta'ala ni melihat apa semua. Jadi Allah Ta'ala kata fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, di antara kami, di antara kamu, Allah dah jadi saksi. Jadi bila Allah Ta'ala jadi saksi, dan kemudian dalam ayat yang lain lagi disebutkan bahawa semua anggota mula bercakap kan, mulut ditutup kan. Jadi mulut dah tak boleh nak mengata-ngata kan, nak menafikan sebagainya. Tangan bercakap, kaki bercakap dan sebagainya, kulit pun bercakap. Jadi apa lagi nak kata? Jadi itulah Allah Ta'ala kata fakafa billahi syahidan. Jadi pada hari ini walaupun kemungkinan kan kita ni bila nak beramal dengan Islam, bila nak bekerja untuk Islam kan, kelihatan susah kan kita kata, tapi kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala melihat apa yang sedang berlaku ni. Bukan Allah tak tahu kan. Jangan kita rasakan. Jadi sebab itulah dalam Quran, sebagaimana kan kita baca dalam surah Taubah sebelum daripada ni, ketika Nabi SAW berdua dengan Abu Bakar di dalam gua Thur. Ketika Abu Bakar takut sangat-sangat, lalu Nabi SAW berkata, adakah kamu rasa bahawa kita ni berdua saja, wahai Abu Bakar? Kita ni ada Allah. Jadi bila ada Allah, makna Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala melihat sedang apa yang sedang berlaku ni kan. Cuma Allah Ta'ala tidak buat apa yang Allah Ta'ala nak buat apa-apa, Allah Ta'ala tahu kan. Itu adalah dengan hikmah dia kan. Jadi maknanya sini kita katakan bahawa kan apa yang berlaku ni Allah Ta'ala semua tahu. Jadi Allah Ta'ala kata fakafa billahi, pada hari akhirat syahidan, Allah Ta'ala menjadi syahid bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. In kunna an ibadatikum, daripada mengibadat kepada kamu tu, menyembah kamu tu, laghafilin, tak buat, dia kata tak. Jadi apa yang kamu dia kata, mereka kata tidak, mereka nafikan, mereka tak sembah ini, tak sembah ini, semua taklah Allah Ta'ala tahu kan. Ingat mereka Allah Ta'ala tak tahu kan. Seterusnya kita tengok ayat yang ke 30 insyaAllah, ayat 30 iaitu Allah Ta'ala kata hunalik, iaitu pada hari itu, maksud dia pada hari itu tablu ni maksudnya ialah diadili, maknanya diadili, maknanya iaitu semua tu akan dibawa, maknanya tidak ada benda yang terlepas. Semua benda akan dibawa, semua benda akan ditunjukkan, semua benda akan sebagaimana kita baca dalam surah Zalzalah kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat baik sebesar zarah pun Allah Ta'ala akan tengok, buat jahat walaupun sebesar zarah Allah Ta'ala akan tengok. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat, semua benda yang telah terdahulu, ma aslafat, apa yang terdahulu, maksudnya apa yang dilakukan terdahulu di semasa atas dunia. Jadi semua benda yang dilakukan atas dunia, kullu nafsin ma aslafat, apa yang dilakukan oleh jiwa manusia, oleh manusia itu sendiri semasa atas dunia, ma aslafat, semua itu adalah hunalika tablu, semua benda itu akan diadili. Allah Ta'ala akan tengok, Allah Ta'ala akan tunjukkan, maknanya kan Allah Ta'ala akan semua akan dimunculkan, semua ada, semua ditulis di dalam buku oleh hafazahan, oleh malaikat raqib dan juga atid. Jadi Allah SWT sebut sini hunalika tablu, semua benda itu akan diadili, kullu nafsin ma aslafat, semua benda yang telah terdahulu, yang telah qaddamat, wa ruddu ila Allahi maulahumul haq, dan kemudian mereka itu dikembalikan kepada Allah maulahum, yang merupakan maula mereka al-haq, yang benar. Makna tak ada benda yang pada masa itu kan, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah pada masa itu. Dhalla maknanya bukan sesat, dhalla maknanya ialah hilang, ghaba daripada mereka semua ma kanu yaftarun, yang mereka ada-adakan. Dulu ni mereka ada-adakan macam-macam atas dunia ni kan. Manusia mengadakan ni, mengatakan ni, Allah Ta'ala tak kata pun dia kata,
kan. Satu benda pun yang salah pun dia kata betul, yang betul dia kata salah. Jadi semua tu mengada-ngada. Banyak mereka ni mengada-ngada atas dunia kan, manusia ni kan. Pada hari akhirat nanti tidak ada lagi semua benda yang mereka nak mengada-ngadakan tu. Nak bercakap pun tak dibenarkan dah, kecuali yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata di sini, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka semua tu akan semua tu dikembalikan. Waruddu ila Allahi maulahumul haq. Dan semua tu benda adalah benar. Tak ada yang tak benar lah pada masa tu. Seterusnya ayat yang ke-30, ayat 31 insya-Allah, ayat 31 kan. Kita tengok Allah Taala kata kul man yarzuqukum minas sama. Sekarang ni Allah Taala nak bangkitkan kan. Allah Taala nak sebutkan, nak ingatkan kepada manusia ni kan. Siapakah katakan kul lahum, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni, kepada kita pun sekarang ni bila Allah Taala sebut kul ni, ingat maknanya bukan Allah Taala ni menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang aja yang berkata kul huwallahu ahad ke, kul a'udzu birabbin nas ke, kul a'udzu bil falaq ke, kul ya ayyuhal kafirun ke. Semua kul tu tengok kita banyak kul kan. Kita tengok di sini pada kul. Jadi maknanya bila Allah Taala sebut ni kul, bukan maknanya Nabi Muhammad saja yang mesti yang diarahkan, tapi kita juga diarahkan. Kita juga fahamlah kan, takkanlah Nabi Muhammad seorang saja yang berlindung kepada Allah. Bukan Nabi Muhammad seorang saja yang akan berkata Allah itu ahad. Bukan Nabi Muhammad saja yang akan berkata kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Kita maknanya disuruh juga kan. Apa yang disuruh oleh Allah Taala kepada Nabi, artinya itu adalah suruhan kepada kita juga, kecuali adalah perkara-perkara yang memang khusus untuk Nabi. Jadi kita tengok sini Allah SWT kata kul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai pendakwah Islam, wahai orang-orang yang menyampaikan Islam, wahai manusia yang muslim, berkata kul man yarzuqukum, kata kepada mereka tu, kepada orang yang tak nak beriman tu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu minas sama, daripada langit. Maknanya daripada langit tu hujan lah. Maknanya kalau tak ada hujan, semua benda tak jadi kan. Kalau hujan semua mati atas dunia ni, tak ada benda, pokok tak boleh tumbuh, semua tak ada, sungai pun tak ada. Macam mana air nak datang kalau tak ada hujan kan? Jadi hujan ni sangat-sangat ni, manusia tak boleh nak cipta hujan. Manusia tak boleh nak angkat air laut tu kan, nak jadi uap, kemudian mereka lalu dijadikan awan, lalu awan tu berarak, lepas tu dihujankan di atas daratan, kemudian menjadilah sungai-sungai, daripada sungai itulah lahirlah pokok-pokok dan tumbuhan, maka kan manusia tu boleh gunakan untuk pertanian dan sebagainya. Kalau tak ada air ni, macam mana nak buat? Takkan nak ambil air mana? Nak ambil air laut, nak siram pokok, kata-kata kita boleh kena pam, ambil lah air laut tu, gunakan pam untuk siram pokok tu, tengok mati tak mati pokok tu kan. Habis tu macam mana? Mesti guna air juga, air sungai. Kalau tak ada sungai, siapa yang mencipta? Kalau di padang pasir mana ada sungai? Jadi Allah SWT sebut sini kan, siapa yang Allah Ta'ala sebut daripada matar tu, daripada hujan itulah yang dapat rezeki kamu. Sebab tu Allah Ta'ala kata kul man yarzuqukum, katakan siapa yang memberi rezeki kepada kamu, iaitu daripada langit. Tu ringkasnya daripada langit, mana air lah tu, iaitu wal ardi, dan juga daripada bumi. Bumi tu keluarkan air, mata air dan sebagainya. Amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra. Semua ni soalan ni. Kalau kita katakan soalan yang bertalu-talu kan, nak tanya sikit orang yang tak nak beriman ni, orang yang nak kata bahawa mereka ni boleh buat sendiri ni. Allah Ta'ala kata siapa yang memberi rezeki kepada kamu, siapa yang menurunkan hujan daripada langit, lalu daripada itu bertukarlah menjadi banyaklah proses-proses hingga kamu dapat makan, dapat minum. Kemudian tu daripada perut bumi, wal arda amman, dan kemudian tanya lagi man, siapakah yang meliku sam'a wal absar. Siapa yang meliku sini maksudnya khalaqa, maknanya kan menciptakan. Maksudnya yang meliku ni maknanya menciptakan as-sam'a wal absar, pendengaran, penglihatan. Siapa? Tengok kan, kalau Allah tak nak beri, Allah tak nak tarik balik kan, rosak pendengaran, rosak penglihatan, macam-macam kalau Allah Ta'ala. Kemudian tu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang akan mengeluarkan daripada hidup kepada mati. Maknanya kan, satu benda yang hidup itu minal mayyit, yang mengeluarkan dari satu benda dari yang hidup daripada yang mati. Kita tengok kan, maknanya kita tengok satu benda, pokok tu, benih tu macam mati, tiba-tiba bila dapat air dia tumbuh, maknanya dia hidup, terus hidup mengeluarkan rezeki. Manusia begitu juga, manusia ni hidup ni, kita ni bergerak ni kan, daripada mana asalnya? Daripada air mani. Air mani tu mati kan, matilah, letak situ mati, dia tak boleh bergerak, dia tak boleh melompat sikit, tak boleh. Jadi artinya sini ialah benda tu adalah benda mati, tiba-tiba lahirlah benda hidup. Jadi Allah Ta'ala masukkan nyawa baby kan dalam perut ibunya kan, kemudian kata berapa hari, 120 hari dimasukkan nyawa. Sebelum daripada tu dia mati
Dia tak ada apa-apa, dia tak boleh bergerak sendiri, tak ada nyawa kan. Jadi Allah SWT lah yang mengeluarkan satu benda yang hidup daripada yang mati, kemudian wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan kemudian mengeluarkan satu benda yang mati daripada hidup. Maknanya terbalik kan. Mudah bagi Allah Taala. Wa man yudabbirul amra, siapa yang susun? Yudabbir maknanya yang menyusun, yang menguruskan semua perkara-perkara ni. Fasayaquluna Allah. Mereka nescaya kalau tanya perkara-perkara ni, mereka akan berkata Allah. Sebab apa? Mereka tak kata berhala mereka tu. Mereka tak kata benda-benda lain. Siapa lagi benda-benda lain? Jadi sendiri. Tu lagilah tu kan. Benda yang kita kata merepek dan sebagainya kan. Jadi fasayaqulu Allah. Even orang kafir pun akan mengatakan Allah. Kemudian fakul afala tattaqun. Habis tu afala tattaqun. Kalaulah kamu kata Allah, maka tanya mereka tu, kenapa kamu tidak takut? Artinya itu tidak beriman. Fatattaqun afala tattaqun, kemudian fatu'minun, kemudian kamu beriman. Jadi Allah kata fazalikumullah. Jadi Allah SWT kata dalam ayat sebelum yang terakhir ni, fazalikumullahu rabbukumul haq. Itulah dia Allah yang melahirkan, yang memberi rezeki, yang buat semua-semua tu. Fazalikumullah, itulah Allah rabbukumul haq, Tuhan yang benar, Tuhan yang sentiasa. Al-haq tu as-sabit, famaza ba'dal haqq illa ad-dhalal. Tak ada lagi, Allah Taala kata, tak ada lagi. Ini nama dia ialah istifham taqriri, nama dia, iaitu pertanyaan apa? Tapi nak menunjukkan kepada satu benda, nak mengatakan satu benda, bukan pertanyaan nak tanya. Jadi Allah Taala kata famaza ba'dal haqqi ila ad-dhalal. Ada lagi ke kalau selepas daripada dah betul? Ada lagi yang betul selepas betul? Tak ada dah. Semua benda yang selain daripada selepas daripada betul, semua adalah tak betul. Sebab betul satu saja. Jadi yang betul tu apa? Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala-galanya tadi. Dah kalau Allah Ta'ala menciptakan segala, takkanlah ada benda pula yang lain tu. Tiba-tiba kenapa kamu ni boleh mengatakan satu benda yang salah tu, tiba-tiba kata boleh pula nak lawan daripada apa yang betul tu. Jadi kalau kamu dah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa kamu kata yang lain tu pun betul juga? Jadi Allah Ta'ala kata famaza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Selepas daripada satu benda tu yang hak dah betul, maka yang lain daripada itu semua dah tak betul lah. Kalau Allah Ta'ala dah menciptakan langit dan bumi ni, tiba-tiba kamu kata, ada lagi. Kamu sembah yang lain pula tu kata. Macam seolah-olah macam menciptakan langit dan bumi. Apa ni kamu ni? Gitu kan. Jadi, famaza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Kemudian, fa'anna tusrafun. Fa'anna maknanya lah, bagaimanalah kamu ni tusrafun? Bagaimana kamu boleh berpaling macam tu? Boleh berpaling daripada iman? Kamu tak nak beriman? Ayat yang terakhir, kazalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Begitulah telah menjadi satu ketetapan kalimah Allah, kalimah Tuhan kamu ke atas orang-orang yang fasaku. Fasaku artinya ialah kafaru. Kafaru. Fasaku sini maknanya kafaru, orang-orang yang kafir. Maka Allah bahawa mereka ni tak nak beriman. Jadi ayat ini menjadi hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hiburan kepada orang beriman, hiburan kepada orang Islam, orang beriman. Jika sekiranya mereka telah melaksanakan dakwah mereka, melaksanakan penyampaian mereka, tiba-tiba dah 10 tahun ni, tiba-tiba orang tu tak nak beriman juga. Jadi jangan sedihlah, dah mereka tak nak beriman, dah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat dia ialah orang-orang yang beriman ni mestilah menyampaikan dulu, menceritakan dengan sebenar-benar, bayan. Bayan maknanya menjelaskan habis-habisan sehingga jelas. Apabila mereka menolak juga, maka itu adalah terserah kepada Allah. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja hari ini, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang, iaitu di muka surat 213 insya-Allah, dan surah Yunus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.